Bertemu kembali dan sebentar tadi kita mengikuti pembentangan laporan kajian banjir puing Sungai Kupang Baling di Kedah. Dan laporan ini mendapati faktor penyebab utama bencana di Baling Kedah adalah disebabkan fenomena proses geologi berangkai, iaitu kejadian tanah runtuh serentak secara meluas di terrain perbukitan granit terluluhau akibat cetusan hujan lebat melampau dan diikuti pula pembentukan aliran puing, banjir puing dan banjir lumpur. Dan hakisan di hutan sekunda akibat penukaran guna tanah kepada hutan ladang sejak tahun 2010 dan ia telah meningkatkan kadar hakisan di kawasan tanah tinggi membawa kepada pelodakan dan juga mencetekkan sungai. Dan untuk mengulas lanjut mengenai laporan ini, bersedia di talian ialah Amli Ayat yang merupakan aktivis alam sekitar. Assalamualaikum Cik Amli. Waalaikumsalam, Syah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Cik Amli, reaksi pertama kepada laporan yang dibentangkan sebentar tadi. Okey, saya lihat banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya banjir tersebut. Jadi termasuklah puing-puing yang merupakan agatan saya daripada dululah. Maknanya mungkin semasa penerbangan kawasan tersebut ada puing-puing ataupun debris yang tertinggal dan apabila hujan lebat turun, puing-puing ini dibawa ke sungai dan seterusnya ke hilir melanda kampung-kampung yang tak silap saya lebih kurang 37 buah kampung lah. Ya. Dan puing-puing ini memang kalau kita tengok sebelum ni ada kejadian-kejadian di tempat lain di mana puing-puing ini memang bertanggungjawab menyebabkan banjir yang besar. Tetapi saya nak komen lebih pun mungkin tidak adil sebab saya masih belum membaca laporan sepenuhnya daripada pihak yang yang mengasihkan laporan tersebut. Jadi mungkin selepas ini saya akan go through ataupun membaca lebih lanjut lagi dan lebih teliti laporan tersebut supaya saya dapat gambaran yang lebih jelas. Ya, puing-puing tu datang daripada mana? Kemudian tanah runtuh tu, kenapa tanah runtuh? Adakah sesuatu yang semula jadi ataupun disebabkan oleh ketiadaan pokok-pokok yang memegang tanah tersebut. Tapi di situ juga disebutkan salah satu faktornya ialah perubahan ataupun penukaran satu tanah daripada hutan kepada hutan ladang. Jadi apabila hutan ladang ini, sebelum hutan ladang itu dibuat, dia perlu ditebang dan itu sudah memberi kesan yang besar kepada struktur tanah. Dan seterusnya apabila ditanam pokok-pokok lain, mungkin pokok-pokok lain itu tidak memainkan peranan ataupun fungsi yang sama dengan pokok-pokok hutan. Memang sebenarnya pokok-pokok ladang ini dia tidak boleh memainkan peranan fungsi ataupun fungsi yang sama dengan pokok-pokok hutan yang kuat mencangkam akar, mencengkap tanah dan banyak pokok-pokoknya. Jadi kita cuma boleh tanam beberapa batang pokok saja dalam satu kawasan. Ya, jadi itu reaksi pertama saya lah. Tapi itulah saya harus membaca lagi laporan sepenuhnya yang dihasilkan. Baik, Cik Amli, pandangan Amli pula mengenai inisiatif untuk mengeluarkan laporan ini. Jadi adakah ini sebenarnya menunjukkan ketelusan pihak berkuasa untuk mengkaji siasatan secara menyeluruh terhadap punca kepada berlakunya bencana ini? Ya, sudah semestinya Syaf, ya, sebab apabila ada laporan seperti ini, maka kita akan dapat melihat apakah faktor-faktor yang sebenar yang menyebabkan berlakunya tragedi ini. Tetapi pada waktu yang sama, mungkin kita perlu membaca dahulu laporan-laporan tersebut sebab banyak laporan-laporan ini mungkin ada benda-benda yang tertinggal ataupun ada perkara yang perlu disoal lagi berdasarkan kepada maklumat yang ada. Sebab kadang-kadang laporan ni pun ada mungkin mereka ketinggalan ataupun tertinggal beberapa faktor yang orang lain mungkin boleh cadangkan juga. Baik, Cik Amli, dan ini mungkin soalan saya yang terakhir. Langkah seterusnya selepas kajian ataupun punca dapatan kepada bencana ini sudah pun dikeluarkan, jadi apa langkah seterusnya wajar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan kejadian ini tidak lagi berulang di masa akan datang? Cik Amli. Saya rasa ini pandangan umum saya sajalah. Ya. Baik, saya rasa negeri-negeri lain, termasuklah negeri Kedah, harus lebih berhati-hati untuk dalam penggunaan tanah ataupun land use. Janganlah kita sesuka hati kita untuk menukar satu tanah ataupun menebang hutan-hutan. Sebab bukan sahaja hutan ini kalau kita tebangnya, ia akan menghasilkan menyebabkan
kesan yang buruk, tapi juga kesan yang buruk yang kita lihat baru-baru ini, tapi juga ia merupakan kawasan tadahan hujan. Kita di Malaysia ni banyak hutan telah ditebang. Jadi kita seboleh-bolehnya kita cuba pelihara hutan yang ada. Dan kalau kita nak tebang hutan untuk sumber ekonomi pun saya rasa kita perlu cari dahulu alternatif lain. Kita ada banyak pakar-pakar ekonomi, pakar ekologi, kejuruteraan, kewangan dan sebagainya. Jadi kita perlu duduk bersama-sama untuk memastikan bahawa bagaimana kita boleh menghasilkan ataupun menjana ekonomi negeri tanpa menyukarkan rakyat. Kita perlu melihat kepada pelbagai alternatif. Ada banyak alternatif di luar negara sana pun kita boleh belajar. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu dilaksanakan bukan sahaja untuk hutan tetapi juga sumber-sumber alam yang lain. Jadi dengan itu kita bukan sahaja dapat menjana ekonomi mungkin perlahan tetapi lebih selamat. Itu yang penting. Kita mahukan kesejahteraan sosial. Kita jaga alam sekitar ni bukan untuk jaga alam sekitar saja. Tetapi kita sebenarnya menjaga alam sekitar secara mampan ataupun secara prihatin ini ialah untuk memastikan bahawa masyarakat kita, negara kita, rakyat negara kita terpelihara dari sudut sosial bukan saja pada masa ini tetapi juga masa akan datang. Itulah falsafah ataupun konsep kemampanan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Amli Ayat yang merupakan aktivis alam sekitar atas respon pasca kepada pembentangan laporan banjir di Baling.